semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu dapatan menarik daripada media yang saya lihat hari ini dan saya sangat teruja ingin kongsikan dengan kamu. Setelah beberapa isu sebelum ini yang tular mengatakan bahwa memang ada kecurigaan yang berlaku di dalam akaun Bank Bersatu dan pada akhirnya akaun Bank Bersatu telah dibekukan. Hari ini saudara-saudara ada satu pemimpin UMNO yang telah membuat satu pendedahan yang bagi saya pendedahan ini sangat melecun, sangat hebat dan ramai perlu tahu. Menurut Isham Jalil, Fadli dan bekas Menteri-Menteri PAS memang perlu bersedia untuk akaun kamu disiasat. Seperti di dalam video-video saya sebelum ini, saya ada membuat satu kenyataan di mana mungkin bukan akaun Bank Bersatu saja yang perlu disiasat, namun akaun bank bagi pemimpin-pemimpin bersatu juga mungkin perlu disiasat juga oleh SPRM. Bahkan dalam spekulasi yang lain, di dalam syahbudin.com pun ada mengatakan bahwa mungkin rumah pejabat pemimpin-pemimpin bersatu pun perlu diperiksa juga. Perlu diperiksa disebabkan mungkin duit bukan ada di bank saja, namun ada juga tunai di dalam tangan, tapi kita tidak tahu di mana. Dan pada akhirnya Isham Jalil membuat satu kenyataan di Facebook. Isham Jalil, Fadli dan bekas menteri-menteri PAS memang perlu bersedia untuk akaun kamu disiasat. Sebelum ini saya pernah nyatakan mengikut undang-undang. Sebenarnya hanya orang pribadi atau parti politik boleh kutip sumbangan untuk politik. Akaun NGO dan syarikat tidak boleh digunakan untuk mengutip dana politik karena mempunyai memorandum pertubuhan yang bukan untuk politik. Dan betul, saya ada buat fundraising guna akaun sendiri sebelum PRU15 dan ini bukanlah rahasia. Saya juga belanja duit pribadi untuk buat majelis raih dana politik sendiri dengan antara lain menjual barangan pribadi sendiri. Walau sedemikian, akaun ini diuruskan oleh jawatan kuasa keuangan yang dianggotai oleh 5 orang termasuk peguam dan bekas pegawai polis dan dipantau oleh Bank Negara dan Bank Rakyat. Menurut Isham Jalil, sebelum ini juga saya telah nyatakan bahwa saya buka akaun ini dan laksanakan fundraising ini fundraising ini sebagai template dan contoh untuk cadangan akta pendanaan politik yang saya perjuangkan selama ini dan saya akan teruskan perjuangan. Akta penting ini supaya politik di Malaysia lebih telus dan bersih. Jika tidak, politik di Malaysia ini mungkin akan hanya dikuasai oleh orang-orang kaya atau orang-orang korup atau kedua-duanya sekali. Ini tidak baik. Saya sangat setuju dengan kenyataan daripada Isham Jalil. Menurutnya, dari dulu pun selepas kita kalah PRU14, saya rasa ada saja orang yang siasat akaun saya dan ingin kaitkan saya dengan pelbagai skandal, terutamanya semasa PPBM jadi kerajaan selama 22 bulan dan 17 bulan dahulu. Walaupun demikian, alhamdulillah semua akaun saya adalah in order dan tidak masalah. Boleh siasat saya lagi kali ini, tidak masalah menurut Isham Jalil. Dan apabila ditanya berkenaan dengan rasuah pengundi yang disuruh bersumpah untuk mengundi PAS dengan bayaran wang ringgit, itu PN keluarkan dalil bahwa bayaran itu kononnya sedekah. Dan pada masa yang sama, mereka telah membuat rundingan terus projek kerajaan sebanyak berbilion ringgit semasa mereka berkuasa. Dan tiba-tiba mereka berbelanja besar semata-mata semasa pilihan raya. Walaupun hampir semua institusi dan rata-rata rakyat Malaysia menghadapi kesempitan keuangan selepas darurat dan juga pandemik COVID-19. Hanya PN sahaja yang bermewah-mewah. Oleh itu, kali ini mereka perlu jawab. Berkenaan dari mana mereka dapat duit yang besar kemungkinannya daripada sumber haram dan rasuah projek dan salah guna dana kerajaan. Menurut Isham Jalil, saya nasihatkan kepada PAS supaya jawab berkenaan perkara ini.
Dan jangan guna nama Tuhan untuk rasuah pengundi maupun keluarkan dalil. Menurut Isyam Jalil, jangan guna nama Allah untuk rasuah pengundi maupun keluarkan dalil untuk menghalalkan yang haram dan rasuah, dan usah menuding jari kepada orang lain untuk mengalihkan perhatian daripada kesalahan diri sendiri. Bertobatlah dan kembali ke pangkal jalan. Menurut satu berita yang dipetik daripada Isyam Jalil, yaitu dana PRU, sebelum tuduh pas, siasat dulu Isyam Jalil, kata Ahmad Fadli. Dan pada akhirnya Isyam Jalil membalas kenyataan ini di Facebook Isyam Jalil. Fadli dan bekas menteri-menteri PAS memang perlu bersedia untuk akaun kamu disiasat. Adakah benar bekas menteri-menteri PAS dan Fadli, yaitu Ahmad Fadli, akan disiasat? Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya setelah pendedahan daripada SPRM, di mana akaun bank bersatu yang dibekukan, akhirnya kita menantikan komen daripada Muhyiddin Yassin sebagai presiden parti tersebut. Presiden parti bagi akaun yang telah dibekukan itu. Parti Bersatu yang telah menerima tindakan daripada SPRM di mana pembekuan akaun mereka. Dan pada akhirnya pengakuan ataupun kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, yaitu Pengurusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu membuat satu kejutan besar, membuat satu pengumuman yang paling menggemparkan. Penyebab kepada akaun bank bersatu dibekukan adalah untuk membantu siasatan dan didakwa telah menerima ataupun telah mendapat duit yang sepatutnya tidak masuk ke dalam akaun bersatu. Dalam kata lain, dana yang diseleweng bukan RM92.5 bilion saja, namun berkaitan juga dengan RM300 juta daripada 10 dipercayai daripada 10 kontraktor. Jadi pertanyaannya, tanda tanya ramai orang, 10 kontraktor ini kenapa mereka sanggup untuk menderma sehingga RM300 juta? Jadi banyaklah persoalan, dan pada akhirnya Muhyiddin Yassin membuat satu pengakuan mengejutkan. Akhirnya Bersatu akan menghantar surat kepada SPRM mohon pembekuan akaun dibatalkan. Dan ini dinyatakan oleh Presiden Bersatu, yaitu Muhyiddin Yassin. Parti Pribumi Bersatu Malaysia akan menghantar surat kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk memohon supaya pembekuan akaun parti itu dapat dibatalkan. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, meskipun siasatan masih dijalankan ketika ini, namun sekiranya tiada sebarang penyelewengan dan salah guna kuasa selepas disemak SPRM, akaun parti itu tidak perlu dibekukan. Namun saudara-saudara, apa yang saya lihat, siasatan masih dijalankan. Bagaimana kita nak tahu ada seleweng ataupun tiada? Belum pun keputusan dimuktamadkan, Bersatu ataupun Muhyiddin Yassin sudah meminta SPRM untuk membatalkan pembekuan akaun Parti Bersatu. Apakah yang sebenarnya terjadi di dalam Bersatu? Ada yang berkata Bersatu dalam masalah, PAS pun dalam masalah. Dalam kenyataan lain yang satu video tular di mana menampakkan sekumpulan pengundi menunggu di sebuah bangunan untuk menerima duit daripada PAS untuk mengundi PAS di Terengganu. Saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan, mohon kiranya jasa baik Anda untuk tekan butang like, bantu channel ini dengan share video ini, dan tekan butang subscribe, sebab subscribe itu percuma. Akhirnya Muhyiddin Yassin membuat pengakuan bahwa SPRM perlu membatalkan pembekuan akaun Bersatu disebabkan mereka adalah pertubuhan politik, tiada duit nak bayar gaji pentadbiran, bukan untuk sebulan, tetapi sepanjang masa menurut Muhyiddin. Kalau kata untuk 3 bulan, susah pegawai saya, tiada gaji nak maintain pejabat, dan sebagainya. Ia memberi kesan kelicinan pengurusan parti untuk negara dalam Perikatan Nasional, kata Muhyiddin. Beliau juga berkata demikian dalam sidang media selepas program pemukiman ahli Dewan Rakyat PN di sebuah hotel di Ibu Negara. Tambah Muhyiddin Yassin, sekiranya pembekuan berterusan, ia dikhawatiri
mengganggu perjalanan Bersatu dan PN sebagai sebuah parti politik. Sebab itu kita minta selepas disemak, SPRM didapati tidak apa-apa penyelewengan, salah guna kuasa, tidak uang masuk akun individu. Jadi SPRM segera buat keputusan dibatalkan pembekuan akun Bersatu. Saudara-saudara, adakah Anda setuju untuk SPRM membatalkan pembekuan akun Bersatu? Tapi timbul tanda tanya. Adakah duit ini hanya masuk ke dalam akun Bersatu, akun parti politik Bersatu sahaja? Tidakkah menjadi kemuskilan ramai orang? Tidakkah ada spekulasi bahwa duit itu juga masuk ke dalam akun pemimpin Bersatu?